Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini 18 Januari. Ya tuan-tuan, ada disebut 18 Januari ini. Apa yang akan berlaku 18 Januari ini? Tidak lain tidak bukan, astaghfirullahalazim, kes Sanusi akan dibicarakan pada 18 Januari ini. Jangan tak tahu, jangan tak tahu. So malam ni insyaAllah saya akan berbicara beberapa perkara. Saya akan berbicara beberapa perkara. Pertama, mengenai Tun M tuduh PMX dalang di sebalik langkah Dubai. Apa jawapan PMX? Betul ke PMX lawat Hadi sebab nak minta bantuan PAS? Sebab 120 SD dah sign. Alamak. 3 kumpulan rancang langkah Dubai. Saya akan ceritakan malam ni. Dana 700 juta babitkan pentadbiran Perikatan Nasional akan disiasat. Siapa bekas menteri yang akan kena? CEO Persatuan Bola Sepak Kedah, adakah ahli PAS dan calon PAS ditahan SPRM? Ini penjelasan kita pada malam ini. So insyaAllah kita akan bicara perkara tersebut. Sebelum itu, saya tak boleh nak tayangkan, saya tak boleh nak share skrin tentang benda ni, tapi tuan-tuan boleh dengar apa orang kata video ni. Sekejap tuan-tuan. Saya rasa boleh kot. Sekejap. Saya try download. Bro, abang bawa, maksudnya abang khusus lagi ke lah. Tak boleh biarkan. Okay, sekejap tuan-tuan saya kena share benda ni. Okay. Okay, saya kena share benda ni tuan-tuan dengar Sekejap. Tak ada share. Download. Sorry tuan-tuan. Ni saya start dulu je, tak apa, tak ada masalah. Alright. Bro, abang bawa, maksudnya abang khusus lagi ke lah. Tak boleh biarkan, just 3 dia. Dia nak jawab dia pertama. Oh, sebab lah 3 orang. Mana? Saya ingatkan okey lah, betul lah. Seorang je tipu. 2 tak. Sorry tuan-tuan, sebab saya tengah nak share satu klip ni, tapi klip ni saya tak boleh nak mainkan. Saya tak boleh nak tunjuk kepada tuan-tuan, melainkan saya kena open dulu, sebab itu dia ada bunyi sound tu kan. Nanti tuan-tuan tengok. So saya kena tunjuk benda ni. Bro, abang bawa, maksudnya abang khusus lagi ke lah. Tak boleh biarkan, just 3 dia. Hei, susah betul. Sabar tuan-tuan nak tengok live saya ni kena sabar. Okey. Susah betul. Okey. Kita dengar sama-sama. Bro, abang bawa, maksudnya abang khusus lagi ke lah. Tak boleh biarkan. Sekejap. Boleh lah buat macam ni. Okey. Saya main dulu video
Tonton dengar sendiri video yang saya mainkan ini. Bro, abang bawa, mesti abang sumpah dia lagi lah. Biarkan cas sikit. Dia nak jawab dia pertama. Nak jawab ada 3 orang. Ada 3 orang. Mana? Saya ingatkan begini lah. Orang itu semua dibawa suara Dia tak ada salah. Saya ni siap salah. Saya siap. Ada yang tolong makan apa mati. Okey, video tadi tu berkenaan dengan apa pula Is? Okey, 3 orang yang dikatakan salah seorangnya adalah ahli ataupun wartawan Harakah, seorang ahli PAS, seorang lagi saya tak pasti siapa, dikatakan telah menceroboh ke rumah MB. Dua ahli PAS tersebut dikenali sebagai apa nama dia? Safi kan? Saya tak kenal budak tu. Okey, satu laporan polis telah dibuat pada 5 hari bulan 1, itu hari ini, lebih kurang jam 4, pukul 5 petang tadi, semasa saya bertugas, ni pegawai penyelia pegawai keselamatan tu lah, di kediaman rasmi MB Negeri Selangor. Saya telah terima panggilan anggota polis yang bertugas di pondok pengawal, iaitu Lieutenant Colonel. Dalam panggilan tersebut, beliau memaklumkan kehadiran satu lelaki Melayu mewakili wartawan Harakah untuk memasuki kediaman tanpa jemputan, dan tujuan saya memaklumkan kepada anggota sentri kediaman Menteri Besar tiada jemputan dan kebenaran untuk memasuki kediaman. Selang 10 minit telah datang satu kenderaan jenis Proton Wajah nombor pendaftaran yang dinaiki oleh 2 lelaki Melayu bagi tujuan mesyuarat. Kemudian lelaki awal tadi yang bersama dengan LK Mawadi telah membuat pemeriksaan ke atas kenderaan tersebut di kawasan parking kediaman, dan didapati terdapat seorang lelaki yang telah bersembunyi di tempat duduk belakang, dan lelaki tersebut ialah wartawan Harakah yang telah dihalang masuk sebentar tadi. Kemudian Lieutenant Colonel pegawai tersebut telah membawa 3 lelaki tersebut untuk tujuan pemeriksaan di hadapan pos pengawal polis atas nasihat siswa politik Menteri Besar Encik Saifuddin meminta saya membuat laporan polis. So ada cubaan untuk nak apa orang kata ceroboh rumah Menteri Besar, dan dalam cubaan tersebut gagal. Saya pernah pergi rumah MB ni tuan-tuan, kita tak boleh pergi sembarang. Dia nak masuk rumah tu, dia ada dia punya prosedur. Salah satu prosedur, bila saya sampai-sampai je, dia ada pegawai, dia ada guard. Guard itu bukan guard biasa, dia pegawai polis. So dia tanya apa tujuan, saya kata ada mesyuarat dengan MB. Lepas tu dia tunjuk mana tak ada pun, saya tak dimaklumkan. Dia kata sepatutnya dia ada dalam grup. Oh, saya kata macam ni. Okey, kita tengok, oh ada, minta maaf. Okey, so untuk MB cik jalan terus, masuk sini, parking sini, dia kata. Alright, so itu prosedurnya kan. Bukannya kita kata main terdah, main masuk macam tu tanpa prosedur, tutup kena. Dah kena tahan nanti, dia akan buatlah video yang paling tersakiti lah. Dia akan buat video adalah yang paling orang kata apa, paling yang itu yang inilah. Dialah yang paling sewaktu dengannya lah kan nanti kan. Itu jangan tuan-tuan nak percaya dengan benda-benda tersebut. Sebenarnya itu bukan yang berlaku. Okey, so kita nak bagi tahu bahawa mereka menceroboh tanpa kebenaran daripada pihak Menteri Besar Selangor. Nak masuk, tapi buat appointment tuan-tuan. Lepas tu ada juga yang membela tu, inilah dia kerajaan kejam, kerajaan zalim. Tuan-tuan, jangan kata rumah MB, rumah kita kena masuk serbu macam tu pun tuan-tuan nak ke? Kan? Rumah kita sendiri pun tiba-tiba orang terjah masuk, orang kita tak kenal, agak-agak nak apa? Takkan kita nak biarkan macam tu? Kita boleh cas menceroboh. Baru-baru ni ada kejadian, orang nak pergi ceroboh kawasan kediaman rumah kawan saya. Kami boleh cas menceroboh sebenarnya, dan walaupun kami tak cas pada masa itu, kami boleh cas pada masa lain, dan kita kenal, kita ada video muka-muka yang menceroboh tersebut. Jangan buat tak tahu. Ni di negeri walaon, negeri ini berlaku. Jangan ingat kita takut benda-benda tersebut. Baik, walaupun kami di Sarawak ni, kita ni memang berbudi bahasa kan, tapi di Sarawak ni pun agak-agak lah kalau nak masuk rumah orang, menceroboh orang semua orang. Adab mana? Dalam pada itu kita buat satu cerita.
Alright, dakwaan gangguan seksual pelajar seret guru ke mahkamah. Seorang pelajar sebuah sekolah berasrama penuh di Selangor menyeret seorang guru yang juga jurulatih hoki ke mahkamah atas dakwaan melakukan gangguan seksual terhadap kanak-kanak berusia 13 tahun itu 4 tahun lalu. Pelantik yang kini berusia 17 tahun memfailkan saman pemula terhadap guru bahasa berusia 38 tahun itu di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Memandangkan kes saman itu melibatkan pelajar bawah umur, pihak-pihak yang terlibat tidak dinamakan kerana menjaga sensitiviti. Menurut kenyataan yang dituntut dilihat oleh Malaysia kini, dia mendakwa guru tersebut melakukan gangguan itu sebanyak 2 kali pada tahun 2019. Berhubung kejadian pertama yang didakwa sekitar jam 9 pagi, remaja berkenaan mendakwa guru terbabit memanggilnya ke bilik sukan sekolah dengan alasan untuk berbincang prestasinya dalam hoki. Dia mendakwa ketika guru itu memulakan perbincangan, jurulatih itu tiba-tiba mengeluarkan telefon pintarnya untuk mengambil gambarnya dengan alasan dia adalah kapten hoki. Dia pun pelik lah. Remaja itu mendakwa, kemudian guru itu mengarahkan dia untuk mengambil beberapa posisi dan gaya semasa dia merakam, termasuk untuk dia menghadapnya serta berulang kali membuka dan menutup mata serta mulutnya. Dia mendakwa berasa terpaksa akur untuk mematuhi arahan untuk merakam foto yang tidak pernah dipersetujuinya itu. Ini termasuk arahan dia membelakangi guru itu sambil membongkokkan badan ke hadapan dan tangannya bersandar pada sebuah kabinet, manakala guru terbabit mengambil gambarnya dari arah belakang. Pelantik mendakwa kejadian berlaku kira-kira jam 9.30 malam pada bulan Disember. Malam ni tuan-tuan, apabila guru itu secara tiba-tiba menghantar WhatsApp kepadanya semasa dia berada di rumah dan mengarahkannya merakam beberapa gambar dirinya. Pelajaran itu mendakwa defendant itu mengarahkan untuk mengambil gambarnya dalam posisi dan gaya, termasuk merangkak serta dia berulang kali diarahkan guru terbabit membuka dan menutup mata serta mulut serta berbaring. Dia mendakwa perkara itu berlaku sehingga jam awal 3 pagi. Dengan guru berkenaan didakwa berulang kali menghantar mesej mengarahkannya untuk merakam gambar dan menghantar gambar itu kepadanya sehingga dia berpuas hati. Dakwa pelajar itu dia kemudiannya merasakan kepatuhan, submissiveness, terikat dan terpaksa akur untuk mematuhi arahan lelaki itu untuk memadam semua mesej WhatsApp serta gambar yang dirakam pada telefon bimbit. Di samping ibu dan abangnya yang selaku plaintiff bersama abangnya telah meninggal dunia pada 2020, pelajar itu berujar arahan berunsur seksual samaan dengan cuba untuk menormal kejadian itu dan merupakan pengantunan atau grooming terhadapnya. Dia mendakwa sejurus selepas 2 insiden yang berlaku, dia mendapat tahu beberapa ahli pasukan hokinya telah menerima arahan berbentuk seksual yang sama kepada guru itu. Dia mendakwa sekitar 2020 guru itu sekali lagi menghubunginya semasa dia sakit dan minta dia merakam gambar dirinya dengan alasan memastikan keadaannya. Bagaimana dia menolak dan itu menyebabkan guru itu memadam mesej berkenaan. Dia kemudian pada Februari yang sama seorang pelajar perempuan sekolah berasrama penuh yang juga telah membuat laporan berhubung dakwaan gangguan seksual oleh guru terbabit. Dakwa pelajar itu dia mengambil masa sehingga Disember 2021 sebelum dia menangis di hadapan abangnya ketika mereka berdua berjalan dari rumah mereka di kedai sebuah nikah. Pengetua dan juga menteri turut disaman. Melalui saman mahkamah ini tuan-tuan, dia menuntut ganti rugi am, khas, teruk dan teladan daripada bukan saja guru itu tetapi 10 lagi defendant yang lain. Kan 10 defendant lain, 10 pihak lain ialah pengetua sekolah, 4 guru kanan sekolah, sekolah guru disiplin, pengarah pendidikan Selangor, menteri pendidikan ketika kejadian dan kementerian pendidikan serta kerajaan persekutuan. Okey, kenapa saya nak bacakan kes yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah ni sebenarnya banyak di swipe under the carpet. No more please. Terutama oleh pihak-pihak sekolah. Saya bukan menuduh semua sekolah macam tu, tetapi ada di kalangan pihak sekolah yang menggunakan ataupun bukan mengambil kesempatan tetapi tidak mau memanjangkan perkara ini kononnya atas alasan untuk menjaga nama baik sekolah. Terutama bila kita sentuh soal sekolah berasrama penuh ni, sekolah berasrama penuh ni biasanya sekolah yang berprestij lah kita kata kan. Tak dinamakan sekolah tersebut berprestij lah. Tapi bila dah masuk mahkamah sebegini, berkemungkinan besar dia akan terdedah dan ceritanya akan terbongkar. Nah tuan-tuan, yang pertama sekali kita nak bagi tahu, tidak ada kompromi kepada kes-kes sebegini. Terutama cikgu ke, pegawai ke, sekolah ke dan sebagainya yang cuba nak menyembunyikan. Dan banyak kejadian ini bukan kali pertama saya dengar kejadian sebegini atau serupa ini di kalangan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan perempuan dan sebaliknya.
berlaku di dalam persekitaran sekolah kita. Dan banyak ada di antara perkara ini disembunyikan, settle out of court. Bagi saya ini satu tindakan yang baik dan sangat bagus, saya katakan. Dan siapa yang menariknya, firma mana yang mengotai saman ini, tuan-tuan? Tidak lain firma Faizal Rahman, yang mewakili gadis tersebut. Ini lawyer Faizal Rahman ni lawyer saya juga, yang sekarang ini juga mewakili Wahab menyaman Prof Agus dan juga Mr H dalam kes yang kita tahu pada tempoh hari. Habis cerita kat situ. Baik, saya nak ulas kenyataan LFL Liberty Lawyers, hak asasi, yang menyentuh soal padu dan juga menyentuh soal PDPA, Personal Data Protection Act, data peribadi, dan dia komentar mengatakan bahawa itu adalah satu kesalahan kepada Rafizi untuk menyatakan bahawa itu adalah data awam, maka ia tidak tertakluk kepada PDPA. Baik, kita baca. Data peribadi dalam padu, Rafizi beri cadangan sembrono, LFL. Pertubuhan Hak Asasi Lawyer for Liberties sekali lagi membilas Menteri Ekonomi berkenaan hub pengkalan data pusat atau padu yang baru dilancarkan. Ia susulan kenyataan Rafizi semalam yang mempertahankan padu serta LFL mencadangkan ia supaya digantung sehingga Akta Perlindungan Data Peribadi dipindah untuk menghapuskan klausa yang mengecualikan kerajaan daripada liability. Semalam Rafizi menegaskan setiap agensi kerajaan dilindungi oleh peraturan sendiri berkenaan data, bukan PDPA. Hari ini, LFS Zaid Malik berkata jawapan tersebut sebagai tidak bertanggungjawab dan jahil. Dia turut menyifatkan Rafizi sebagai langsung tidak sedar akan peranan dan keperluan peraturan PDPA dalam mengendalikan data peribadi. Pertama, pelindungan data peribadi tidak boleh dibiarkan di tangan pengawal ad hoc dan cetek oleh jabatan atau agensi kerajaan seperti yang dicadangkan oleh Rafizi. Ini adalah cadangan yang sembrono. Pengawalan seumpama itu, walaupun ia wujud, tidak memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkesan seperti yang disediakan PDPA. PDPA melindungi data berdasarkan prinsip yang dirangka secara cermat, termasuk prinsip pendedahan keselamatan, pengekalan dan integriti data, katanya. Justru Zaid berkata Rafizi perlu faham yang pengawalan agensi kerajaan tiada perlindungan seumpama itu, justru mendedahkan data ramai orang kepada risiko salah guna. Okey. Kenyataan Rafizi semalam adalah padu 100% dibangun penjawat awam elak data bocor. Menteri Ekonomi mempertahankan hub pengkalan data padu yang menimbulkan kebimbangan pengkritik mengenai langkah keselamatan dilaksanakan untuk melindungi data peribadi. Jelasnya, tujuan padu dibangunkan 100% penjawat awam untuk mengurangkan risiko kebocoran kepada pihak ketiga atau vendor luar. Bukan hanya soal kos mata-mata, sudah tentu soal kos kepentingan, tetapi juga kita juga mementingkan soal membangunkan kepakaran dan proses dalam penjawat awam. Kerana model sebelum ini melantik vendor atau syarikat swasta membangunkan aplikasi-aplikasi kerajaan adalah tidak sesuai, katanya. Rafizi kata pembangunan dalaman oleh penjawat awam membolehkan padu bertindak segera ke atas maklum balas terhadap orang ramai mengenai sistem itu. Okey, now komen mengenai PD. Kalau tuan-tuan search Google, YouTube, tuan-tuan akan jumpa satu talk saya tentang PDPA di hadapan medical practitioner tahun 2010-2011. Saya pernah buat satu talk talk law legal lah pasal PDA, Personal Data Protection Act 2010. Pada masa itu dia baru dilaksanakan tapi rasanya belum diimplementkan. Tapi lepas tu dah diimplementkan. Now, apa yang dinyatakan oleh Rafizi mengenai perkara ini? LFL, Lawyers for Liberties, mengatakan bahawa apa yang padu buat itu adalah menyalahi undang-undang. Kenapa dikatakan menyalahi undang-undang? Kerana itu telah melanggar Personal Data Protection Act 2010. Kerana sekarang ini kerajaan mengambil data dan data tersebut dikumpulkan, therefore tanpa konsen daripada pengguna, therefore itu adalah satu kesalahan. Sebenarnya kalau nak elakkan kesalahan tersebut, ada satu consent form je. Saya membenarkan data saya diambil dan sebagainya. Okey. Tapi menurut Rafizi, LFL ini telah terkeliru di antara public data dan juga personal data serta public bodies dan juga private entities.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, PDPA itu diwujudkan untuk melindungi rakyat Malaysia daripada private entities. Kerana kalau untuk public usage, contoh seperti IC, surat beranak, nombor telefon tuan-tuan dan sebagainya, data-data yang kita pergi kepada jabatan-jabatan kerajaan atau kementerian-kementerian tersebut, data-data itu memang terlindung di bawah akta. Bermakna kerajaan ada hak mengambil berdasarkan akta. Tetapi bagi individu-individu, contoh macam Grab, TikTok, Meta dan sebagainya, YouTube, yang nak mengambil data kita, kita tak boleh adakan akta setiap company ni. Kita tak boleh buat akta khas untuk Grab, khas akta untuk Shopee dan sebagainya, tak boleh. So bagaimana cara kerajaan mengawal? So dibuat satu generic law, dipanggil Personal Data Protection Act, data pelindungan peribadi pada tahun 2010. Now, data pelindungan peribadi ini bertujuan untuk melindungi individu seperti kita, tuan-tuan dan puan-puan dan saya, daripada private entities yang mengambil data kita. Kerana apa? Dia ada limit. Sebelum 2010 tak ada. Dia boleh ambil data kita, jual data kita, sebar data kita sesuai hati tanpa ada perlindungan daripada undang-undang. Now, after 2010, sekiranya sesiapa nak mengambil data peribadi kita, pertama dia kena minta consent, dia kena minta kebenaran kita. Sebab itu dia ada consent form. Kedua, kalau mereka sudah mendapat maklumat kita, mereka tidak boleh menjual atau menyebarkan maklumat tersebut kepada orang lain tanpa kebenaran kita. Sebab itu kalau tuan-tuan isi setengah-setengah borang, dia ada tulis situ, saya membenarkan data saya diambil, itu PDPA. Saya membenarkan data saya dikongsikan kepada orang lain. Kalau tuan-tuan tik yang itu, bermakna tuan-tuan membenarkan data itu dikongsi kepada orang lain. Kalau tak tik, bermakna tuan-tuan dan puan-puan terlindung di bawah PDPA. Now, argument daripada LFL dia kata, tak, benda itu tak valid, dia kata. Sebab apa? Kita kena tunggu pindaan daripada PDPA 2010. Bagi saya macam ni lah. Saya rasa betul kata Rafizi. FLL ni dia kata dia orang undang-undang tapi dia tak faham. Dia tak faham ke atau buat tak faham? Saya tak faham. Okay, dia macam ni. Katakanlah LFL punya argument tu betul. Katakanlah LFL punya argument itu betul. Dia mengatakan tunggu amendment tersebut berlaku dahulu. Dia akan jadi akademik je. Sebab yang nak buat amendment kalau atau pindaan tersebut adalah kerajaan, adalah Rafizi. So akhirnya benda tu je sekadar akademik. Dia tidak tidak menjadi masalah dekat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, PDPA ni hanya akan teraktif kalau sekiranya ada masalah dan isu kebocoran. Di situ dia kita boleh mula menggunakan PDPA tersebut. Now, dalam hal ini saya kata, adakah padu melanggar data? Jawapannya tidak. Melanggar PDPA? Jawapannya tidak. Argument mengatakan bahawa kerajaan berhak mengambil data kita? Yes. Itu secara undang-undangnya sebegitu. Kalau tak, kita tak boleh ada IC, tuan-tuan. Kita tak boleh ada IC, kita tak boleh ada surat beranak, itu semua data. Nama tuan-tuan, nombor alamat tinggal tuan-tuan, pekerjaan dan sebagainya, itu semua data. Dan the moment tuan-tuan bagi data tersebut, there's a consent. Boleh tak kalau saya tak isi padu? Boleh. Tuan-tuan, dia macam ni. Padu ni dia ada dua. Satu yang memang data daripada kementerian, data daripada pelbagai agensi, dan yang itu dah ada. Kalau tuan-tuan tak nak tambah data tersebut, itulah data yang akan digunakan oleh kerajaan nanti bagi tujuan yang akan datang in the future punya size. Ada orang kata, aku tak nak lah isi data padu ni, biar mampuslah dengan dia. Tak apalah. Tuan-tuan tak isi data padu bukan bermakna tuan-tuan tak ada data dalam kerajaan. Ada. Tetapi data setakat yang kerajaan ada lah. So kalau data itu tersilap, contoh bila saya isi padu tu, saya tengok data dalam padu tu tempat kerja lama saya. Saya dah tak kerja lagi kat situ. Lama dah, sejak 2014 saya tak kerja kat situ. Tapi data tu masih ada. So saya amend. Saya kata saya dah berhenti kerja, saya amend kepada kerja saya yang baru. Ada data yang mungkin kita nak masukkan dia bila kalau tuan-tuan tak nak masuk, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan salahkan kerajaan kalau tuan-tuan tak dapat subsidi. Kan? Bukan kata kalau tak isi tak dapat subsidi, bukan. Kadang-kadang dia macam ni. Mula-mula kita tak dapat. Kemudian bila kita isi, rupanya kita layak. Ada juga berlaku. Ada juga keadaan zaman dulu, zaman yang data itu ada, tuan-tuan ni orang kaya.
tak layak dapat subsidi. Tiba-tiba sekarang tuan-tuan dan perempuan susah. Tapi sebab tuan-tuan dan perempuan di walaon tak nak isi, aku tak nak isi. Tuan-tuan pun tak nak isi. Lala tak dapat subsidi. Minyak bersasar pun tak dapat. Sebab kerajaan akan berdasarkan pendapatan masa tuan-tuan kaya dahulu. Tuan-tuan tak update. So salah siapa? Salah kerajaan ke salah tuan-tuan? Kerajaan tak tahu pendapatan tuan-tuan sekarang macam mana. Kerajaan tak tahu tuan-tuan dah berhenti kerja ke tak berhenti kerja. Itu bukan tugas kerajaan sebab melainkan kalau tuan-tuan dan perempuan kerja kerajaan lah. Itu okey lah kan. Tapi selain daripada itu kita tak tahu. So that's why kena update kan padu, nampak masukkan data yang sepatutnya. Kenapa? Antara lainnya adalah untuk subsidi bersasar tuan-tuan. Orang duk sibuk tahun lepas tu. Ini kerajaan teruk. Subsidi kita sampai kepada pekerja asing. Subsidi kita sampai kepada pekerja asing. Padu tak nak isi. Tu bila dah tak dapat subsidi nanti, inilah kerajaan teruk. Tak nak bagi subsidi pada saya yang susah ini. Macam mana kalau saya nak tahu kerajaan nak tahu kamu susah? Apa ingat kerajaan boleh baca minda ke? Kan? Dan satu lagi, nanti ada kebocoran lah sebab nanti pekerja asing akan dapat bantuan. Tuan-tuan, pekerja asing tak boleh isi padu tu sebab IC dia tak ada. Warga asing tak ada IC. Warga asing yang dapat IC palsu, yang tu cerita lain. Kalau ada kita tak tahulah kan. Tetapi kalau dia warga asing yang parti ke, sama ada warga asing biasa, dia tak ada IC, dia tak boleh isi padu ni. Jadi padu tak padu ni? Padu. Bagi saya padu. It's about time sebenarnya kita nak kena gerakkan benda ni. In the small things adalah masalah PDPA lah. Amen lah. Dia dah kerajaan. Amen je. Tak ada masalah. Sebenarnya benda tu tak ada membawa isu yang besar pun. Kalau ada masalah benda tu, dia kerajaan, ini kerajaan, amen je. Membenarkan kerajaan untuk collect data. Itu academic purposes. Tapi dia membesar-besarkan benda ni. Dan walaupun yang tak faham perbincangan tentang undang-undang dan sebagainya, dia kata, tengok tu, kerajaan ini tak betul, padu itu mengganggu kita, padu ini itulah dia kan? Itulah dia. Saya tak lagi tak apalah. Baik. Cerita lain. Laporan pentadbiran Najib bayar 1.15 juta pada Hotel Trump dari 2017 sehingga 2020 selama 3 tahun. Jawatan Kuasa Pengawasan Parlimen Amerika Syarikat mendakwa pentadbiran Najib Razak membayar 248,962 US dollar atau 1.15 juta kepada Trump International Hotel di antara 2017 dan 2020. Menurut DH, laporan 156 muka surat oleh jawatankuasa itu disokong oleh dokumen yang dibekalkan oleh penyiasat parlimennya melalui syarikat Mazars USA. Laporan itu berkata Presiden Amerika Syarikat ketika Donald Trump menjadi tuan rumah untuk Najib yang mengadakan lawatan rasmi ke Rumah Putih pada September 2017. Ia berlaku ketika Jabatan Keadilan Amerika Syarikat cuba mendapatkan kembali aset bernilai 1 bilion US yang dicuri daripada dana pelaburan Malaysia. Laporan itu juga berkata Najib dan rombongannya tinggal di Trump International Hotel di Washington semasa lawatan rasmi itu. Ia juga menyebut pegawai-pegawai itu turut kembali dan terus tinggal di hotel itu pada bulan yang sama. Memperincikan kosnya dilaporkan beberapa hari sebelum dan selepas mesyuarat Rumah Putih dari 7 ke 15 September, Najib dan rombongannya tinggal di Trump International dengan bayaran bil langsung sebanyak 247,352 US dollar. Najib dikatakan tinggal di presidential suite presidential yang bernilai 10,000 US dollar atau kira-kira 46,000 ringgit dan kos keseluruhan dikenakan padanya sahaja. Kos keseluruhan yang tadi tu presidential suite 10,000 bernilai 44,562 dolar untuk 3 malam penginapan sahaja kepada Najib Tun Razak. So lebih kurang dalam kalau kali 4 160, 170, 180 ribu untuk tempoh 3 malam saja tidur, tuan. Berkaitan isu sama, USA Today berkata laporan Parlimen AS berdasarkan siasatan hampir 7 tahun. Kata Abah itu dokumen diperolehi Jawatan Kuasa Pengawasan Parlimen mendedahkan jaringan mengejutkan bayaran jutaan dolar oleh pentadbiran asing dan ejennya kepada perniagaan Trump ketika Trump menjadi presiden. Yang ni adalah sebenarnya siasatan ini terhadap Trump sebenarnya. Saya rasa ini impeachment terhadap Trump. Tetapi dalam siasatan tersebut, salah satu yang disiasat adalah berkenaan dengan perbelanjaan
Datuk Seri Najib Razak sewaktu lawatan beliau ke Amerika Syarikat, sewaktu kes Dana ataupun kes 1MDB sedang disiasat pada 2017 pada waktu itu. 3 malam saja tuan-tuan. 44,000 US dollar. 44,000 Kalau kali dengan sekarang ini punya currency, that is about 200,000 ringgit per 200,000 ringgit tuan-tuan. 200,000 ringgit per. Itulah. Panjang cerita kalau kita nak cerita benda ni Right, habis kat situ. Menyentuh soal tadi, perbelanjaan dan pembaziran. Kita cerita Najib tadi berapa? 1.15 juta, betul tak? 1.15 juta ringgit daripada 2017 ke tahun 2020. Terima kasih Azlina. 2020 daripada tempoh itu kita kata 3 tahun perbelanjaan sedemikian. Tetapi ada satu lagi perbelanjaan yang sangat besar tuan-tuan. Sangat besar. Kita tengok. Dana 700 juta dokumen diperoleh SPRM hampir lengkap. Okey. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah masih memerlukan kira-kira 20% dokumen untuk dilengkapkan berhubung isu membabitkan penggunaan wang sebanyak 700 juta bagi tujuan promosi dan publicity untuk menghebahkan pencapaian kerajaan dari 2020 sehingga 2022. Pengarah kanan SPRM Datuk Seri Syamsuddin Hashim berkata dokumen itu diperoleh daripada MOF. Kita masih lagi jalankan siasatan dan buat masa ini dokumen diperoleh masih belum lengkap. Ada kira-kira 20% lagi dokumen diperlukan. Pada Khamis, Sinar Harian melaporkan SPRM perlu melengkapkan dokumen berkaitan sebelum tindakan lanjut dibuat, termasuk memanggil bekas pemimpin kerajaan. Sebelum itu pada Selasa, media melaporkan SPRM telah ke MOF dan JPM bagi memperoleh siasatan dan mengumpul maklumat serta mendapatkan dokumen berkenaan. Siasatan dibuat berdasarkan maklumat awal yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Batu P. Prabakaran pada November lalu. Prabakaran ketika itu meminta Perdana Menteri menyatakan jumlah keseluruhan dibelanjakan kerajaan untuk kerja promosi dan publicity dalam menghebahkan pencapaian kerajaan menerusi semua platform media massa termasuk media cetak serta digital sepanjang tahun sehingga 2020 sehingga kini. Terima kasih Diana Anwar. Baik. Dalam soalan tersebut kita recap balik sikit. Dalam soalan tersebut, MP Batu bertanya kepada Perdana Menteri berkenaan dengan kos tersebut. Daripada 2020 sehingga 2022, sejumlah 700 juta telah dibelanjakan. Okey, sejumlah 700 juta telah dibelanjakan. Malah bajet yang telah diletakkan 700 juta itu ada lagi balance lebih kurang 55 juta ringgit yang kerajaan sekarang ini guna. Itu dalam bajet, so ada balance. So kalau tuan-tuan tengok billboard madani ke apa yang berkenaan dengan kerajaan sekarang ini, itu semua sebenarnya bukan bajet baru. Itu bajet lebihan daripada 700 juta, itu ada lebih. So untuk tahun 2023, kerajaan guna bajet itu yang lebih, bukan bajet baru tuan-tuan. So ada orang persoalkan ni apa madani ni berapa pula nak belanja ni? Tak ada. Sebenarnya bajet itu datang daripada 700 juta. Siapa yang cakap? Ini daripada bajet Kementerian Komunikasi. Yang cakap ini adalah Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil sendiri. Dia cakap kat mana? Ada dalam media dan juga dia cakap dengan saya personally juga. Dia kata sedemikian. Tetapi soalan kita, siapa yang bakal dipanggil? So dia katakan bahawa terdapat perbelanjaan. Okey, perbelanjaan tu bukan isu. Dia kata, apa, promosi tak boleh ke? Satu kesalahan ke promosi? Tak, promosi bukan satu kesalahan tuan-tuan. Isu promosi bukan satu kesalahan. Tetapi ke mana wang 700 juta itu dibelanjakan dan benarkah 700 juta itu dibelanjakan untuk tujuan promosi tersebut? Itu yang dipersoalkan. Dia macam ni. Dia berapa dana itu morally mungkin wrong lah. 700 juta jumlah yang terlalu besar. Kita kata hampir 1 bilion untuk promosi saja. Tetapi kita kata, adakah 700 juta itu benar-benar dibelanjakan untuk tujuan promosi sebagaimana yang disebut? Yang ini jadi persoalan. Yang ini di mana SPRM masuk tuan-tuan. Ni saya nak cerita, siapakah dua menteri komunikasi sewaktu zaman Perikatan Nasional? Mari kita tengok siapa yang. Dua menteri komunikasi ini adalah Datuk Seri Saifuddin Abdullah, kemudian dia diganti pada 2021 Tan Sri Anwar Musa. Dua-dua ni dah tak ada tuan-tuan. Saya rasa lah.
Saifuddin masih Saifuddin Abdullah, Tan Sri Anwar Musa. Dua-dua ni daripada 2020 sehingga 2022 kos perbelanjaan mempromosi saja. Ini cerita promosi ni. Kita tak cerita yang lain Promosi itu saja menelan belanja 700 juta ringgit. Hampir 1 bilion ringgit, tuan-tuan. Dan ada lebihan 50 juta kerajaan habiskan. So, dua pegawai ataupun dua bekas menteri ini dan juga pegawai-pegawai dia berkemungkinan akan dipanggil. Datuk Seri Saifuddin Abdullah adalah bekas ahli Parti Keadilan Rakyat yang menang tetapi khianat dan lompat bersama dengan Azmin menyertai kerajaan pengkhianat dan dilantik menjadi Menteri Komunikasi lah. Sementara itu Anwar Musa pula adalah bekas ahli PAS. Dia pada masa itu dilantik itu dia ahli PAS. Kemudian disebabkan oleh kejadian itu dan ini ahli PAS, ahli UMNO. Silap. Ahli UMNO. Disebabkan oleh kejadian tersebut, maka ada beberapa kejadian, maka beliau telah dipecat daripada UMNO dan kini menjadi ahli PAS, sepatutnya bertanding PRK lepas, apakan daya sudah melepas. So dua ini adalah nama yang berkemungkinan akan dipanggil untuk siasatan. Dan kalau sangkut tuan-tuan, 700 juta ringgit. Membawa kita kepada satu persoalan. Dari mana datang dana Perikatan Nasional? Daripada mana datang dana untuk diorang nak pergi rasuah beli ahli parlimen? Hari Selasa ini saya akan dipanggil oleh Sinar Harian berbicara di dalam forum berkenaan dengan langkah Dubai. Hari Selasa ni di Sinar Harian, tuan-tuan dan puan-puan dijemput hadir di Sinar Harian Seksyen 15 Karangkraft. Silakan, free, open, tak ada bayaran apa-apa, free, datang je dan tengok live Sinar Harian pukul 8.30 malam di Sinar Harian Karangkraft Seksyen 15 Shah Alam. Dijemput tuan-tuan dan puan-puan hadir, silakan. Now, langkah Dubai tersebut saya ada ceritakan, saya akan ceritakan sebentar lagi 3 golongan yang bawa. Tetapi maksud saya nak ceritakan kat sini, langkah Dubai ini antara lain memerlukan dana. Dan bila dana tersebut sudah mula ditutup, dikorek dan disekat, di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah. Di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah. Kita kena stay one head ahead. Kita kena sentiasa satu langkah ke hadapan dalam nak menghadapi golongan-golongan pengkhianat nak menghancurkan negara kita ni, tuan-tuan. Baik, kita akan cerita tentang 3 golongan itu. Tapi saya nak buat ni ada related juga. 4 termasuk CEO. Terima kasih Azlina Abdullah. CEO Persatuan Bola Sepak ditahan SPRM. CEO Persatuan Bola Sepak Kedah Okey. Alostar Kedah, 4 lelaki termasuk seorang CEO sebuah persatuan bola sepak ditahan kerana disyaki meminta serta menerima wang rasuah bernilai 6 juta ringgit 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu bila, tuan-tuan? 4 tahun lalu 2020. Turut ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah adalah 2 wakil perunding persatuan berkenaan serta seorang lagi individu yang bekerja sendiri. Sumber memaklumkan keempat-empat mereka yang berusia antara 40 hingga 60 tahun ditahan di antara 5 hingga 6.30 petang kemarin ketika hadir di Pejabat SPRM Kedah bagi dirakam keterangan. Berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih 6 juta berkenaan telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik sebuah syarikat yang mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air katanya. Keempat-empat suspek ini kini ditahan bermula semalam bagi membantu siasatan lanjut. Okey, apa jadi dengan litar lumba di Kedah, tuan-tuan? Apa jadi dengan litar lumba di Kedah? Pada 1 November 2023 litar lumba di Kedah dikatakan tidak siap-siap.
terbengkalai. Ni pada tahun November 2023. 6 tahun tunggu litar lumba Kedah tidak siap-siap. Pembina sukan, okey. Kerajaan negeri telah beberapa kali berjanji untuk menyiapkan pembinaannya selepas hanya kerja-kerja tanah dilakukan. Kegagalan kerajaan negeri menyiapkan projek itu secara langsung, secara tidak langsung menimbulkan persoalan apa sebenarnya yang berlaku. Apa sebenarnya yang berlaku? Tuan-tuan, 6 juta dah dibayar oleh syarikat yang dapat tender pembinaan litar lumba dan projek mengurus 4 tahun yang lalu. 6 juta. Tetapi di mana pergi litar lumba? Itu yang pertama. Itu soalan kita yang pertama. Kedua, siapa pengurusi Kedah FA atau sekarang ini dipanggil Kedah Darul Aman? Pengurusinya tidak lain tidak bukan adalah Sanusi. CEO-nya siapa? CEO-nya tidak lain tidak bukan, tuan-tuan. Pada 2020, ni cerita tahun 2020, CEO-nya adalah Tuan Haji Zulkifli bin Cik Harun. Pada tahun 2020, Kedah FA sekalung tahniah Tuan Haji Zulkifli bin Cik Harun dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kedah FA pada waktu itu. Now, siapakah dia? Haji Zulkifli Cik Harun. Beliau adalah calon N13 Kota Darul Aman pada tahun 2018, PRU 2018, tuan-tuan. Tetapi dia kalah teruk dekat Kota Darul Aman. Tetapi dia calon PAS. Nah, ada yang mengatakan CEO sekarang ini adalah orang lain. CEO-nya adalah Kamal Idris bin Haji Ali, Haji Ali. Betul. CEO ni dilantik pada tahun, kalau tak silap saya, 2021 ujung atau 2022, lebih kurang macam tu. Kan? Kamal Idris bin Haji Ali. Ini adalah CEO yang baru. Tetapi dikatakan cerita ini berlaku 4 tahun yang lalu. So kalau 4 tahun yang lalu, bukan Kamal ini, bukan Kamal Idris. Ada yang kata, tapi yang ni Kedah KDA, Kedah Darul Aman. Yang tadi tu Kedah FA. Kedah FA telah ditukar nama kepada Kedah Darul Aman pada tahun 2021. Betulkan saya kalau orang Kedah kata saya silap lah. Tetapi Kedah FA, sewaktu CEO dia daripada PAS, telah pun ditukar nama kepada Kedah Darul Aman atau KDA, dan juga telah ditukar dia punya pengurus dia kepada someone else, Cik Daud sebagainya, pada tahun pada tahun 2021. Kan? Untuk to put things into perspective, tuan-tuan boleh baca yang inilah. Saya tunjuk je. Okay, boleh baca yang ini. Prior to 2021 season, the club changed its name from Kedah FA to Kedah Darul Aman on 25th of November 2021. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar has been appointed by the President of Kedah Football Association, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Makno, as the Chairman of Kedah Darul Aman. Silap, the Chairman adalah Tan Sri Datuk Daud Bakar, tetapi Presiden dia adalah Sanusi. Saya tersilap tadi. Okey, nampak so bila orang PAS berbangga kita tak ada rasuah, ini kita cerita yang ni, tuan-tuan. Kita cerita itu yang MBI tu, MBI yang kena tangkap pasal rasuah, isu rasuah REE tu, yang tu pun bekas calon PAS juga, tuan-tuan. Kita belum cerita yang tu bekas calon PAS juga tu. So macam mana tu? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Agak-agak lah tersadung di mata duit, tuan-tuan. Tersadung di mata duit. Litar tak siap, Langkawi pun macam itu, malam-malam karaoke dengan perempuan. Itulah dia pemimpin PAS Kedah dan juga Malaysia. #Pasik, #Pasik, tuan-tuan. #Pasik, boleh tak? #Pasik, boleh, tuan-tuan? Haji Hadi kata, dia kata apa, pemberi rasuah paling ramai orang bukan Melayu. Ya, mengikut statistik, tapi dia lupa peminta rasuah paling ramai orang Melayu kita sendiri. Bagi malu saja. #Pasik, PASIK, Pasik, tuan-tuan.
Cakap tak serupa bikin. Kan? Cakap tak serupa bikin. Baik. Now, hari ni, okay, habis pasik. Bukan parsik. Pasik. Betul, pasik. Hari ni tuan-tuan, Perdana Menteri kita, okay, habislah cerita pasik tu lah. Tapi kita teruskan hashtag pasik tu. Sekali lagi telah menunjukkan satu akhlak seorang Muslim yang sangat baik. Okay? Akhlak seorang kawan dan sahabat yang sangat baik. Orang maki dia, orang kata dia macam-macam, orang hina dia. Tapi hari ini dia dengar bahawa Tuan Guru Haji Hadi telah ke IJN buat dialisis, PMX pergi melawat. Anwar ke IJN tapi tak dapat jumpa Hadi. Sejurus telah menunaikan solat Jumaat, Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas ke IJN untuk menziarahi Presiden Tan Sri Hadi Awang dan rakan sarjana British Profesor Zainuddin Sardar yang menerima rawatan di situ. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata beliau tidak sempat bertemu dengan Abdul Hadi kerana ahli Parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis setelah menjalani beberapa prosedur kesihatan. Keadaan Abdul Hadi saya dapat tahu daripada doktor stabil. Hari ini beliau dialisis, manakala Zainuddin sedang tunggu untuk ambil keputusan prosedur berikutnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat walafiat, pulih dan dapat jalankan tugas seperti biasa, katanya. Abdul Hadi berada di IJN untuk pemeriksaan jantung sejak 1 Januari lepas. Ya. Untuk makluman tuan-tuan, PMX dan juga Haji Hadi adalah sebaya. Kan? Adalah sebaya. Okey. So dalam masa yang sama juga tuan-tuan, jaga kesihatan kita. Ya, untuk makluman, apa orang kata, pemergian seorang lagi seniman, Hamdan Senario. Saya biasa follow TikTok live dia juga, Hamdan Senario ni. Ada juga tengok TikTok live dia. Hari ni telah meninggal dunia setelah ditidurkan. So jaga kesihatan, jaga keselamatan, terutama sekarang ni dalam keadaan COVID dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tak sihat, jangan keluar. Itu pesanan saya lah, pesanan penaja. Dalam masa yang sama, Haji Hadi ni kita doakan yang baik-baik lah tuan-tuan. Kita bukan macam walaun. Berdoakan supaya mati cepat, kalau boleh pergi mampus, kalau boleh apa orang kata, tarik nyawa dengan penuh, dengan apa orang kata, dengan sentap yang paling menyiksakan. Kita bukan macam tu. Kalau boleh biar nyawa tergantung di kerongkongan. Kita bukan macam tu. Kita doakan yang baik-baik kepada Haji Hadi Awang. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Kan? Semoga Allah bagi kesembuhan kepada beliau. Semoga dipermudahkan urusan beliau. Dan kalau sekiranya ada kebaikan, maka kita doakanlah atas kebaikan tersebut. Kita boleh menggunakan apa orang kata, tawasul atas amal baik dia untuk kesembuhan beliau. Dan saya sarankan juga, kalau beliau dalam keadaan apa orang kata, dalam keadaan nazak tu, kalau ini bukan kalau dia nazak, kalau nazak, bukan dia saja, sesiapa pun kita bacakanlah Yasin. Yasin ni jangan ingat untuk orang mati. Yasin ni sebenarnya untuk orang yang sakit ataupun untuk orang yang nazak. Itu sebenarnya. Orang mati boleh jugalah. Itu ada perbezaan pandangan pendapat. Tetapi dalam masa yang sama juga, habis cerita kat situ, langkah Dubai. Baik, kita masuk ke cerita langkah Dubai sekali lagi. Ada yang claim, terutama raja dekat London tu kan, yang even raja Malaysia pun tak nak mengaku dia saudara lah tuan-tuan. Raja kat Malaysia pun, yang saudara dia pun tak nak mengaku dia saudara. Dia sekarang ini sudah memegang 120 SD. Mana SD saya tadi? 120 orang telah menandatangani SD. Sekarang ini tengah tunggu bagi 3 nama dekat Perdana Menteri. Sekarang ini akan kepada Agong. Agong akan memilih salah seorang, akan bertukar kerajaan. Dia kata 120 orang ini. Dan ada yang kata dakwaan hari ini, Anwar nak jumpa dengan Hadi hari ini. Tujuan dia supaya memujuk Hadi, supaya janganlah pergi menyokong kerajaan yang lain, supaya dia kekal jadi Perdana Menteri. Masalahnya tak jumpa. Macam mana kata nak sokong? Itu persepsi dia. Now 120 dan sebagainya, adakah benar dakwaan tersebut, Is? Jawapan mudahnya tidak. Okay? Jawapan mudahnya tak benar. Tetapi saya nak ceritakan dekat mana asal usul cerita tersebut, siapa yang memulakan dan kenapa golongan ini bergaduh sesama sendiri sekarang ini. Now, having said all that, adakah kerajaan tidak akan tumbang? Tak, saya tak kata demikian. Saya kata tuan-tuan,
apa sahaja boleh berlaku dalam negara ini. Tetapi counter measures yang kita dah buat cukup untuk menghalang buat setakat ini. Namun begitu, syaitan, iblis, dia akan buat kerja syaitan dan iblis dia. Dajjal ni dia akan buat kerja dajjal dia. So jangan risau, benda tu akan berlaku. Saya kata, jadi kerajaan ke, tumbang kerajaan ke, saya tak efek dengan benda tu. Kita lawan, tetap lawan, tuan-tuan. Tetapi komen Haji Hadi, langkah Dubai, PAS dan PN tak perlu budaya shopping MP, kata Hadi. Presiden PAS, Hadi berkata, parti itu dan PN tidak mengamalkan budaya membeli ahli parlimen untuk mendukar kerajaan susulan dakwaan wujudnya langkah Dubai yang dikaitkan dengan gabungan itu. Abdul Hadi kata, PAS buat masa ini tetap bersedia dan berusaha menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja perperlembagaan. PAS dan rakan-rakan dalam PN memilih pendekatan mempertahankan kepercayaan rakyat secara langsung dan tidak langsung. Kami tidak perlu budaya shopping ahli parlimen dengan menggunakan duit dan banyak dan janji-janji, tetapi berpijak di bumi nyata mengamalkan politik demokrasi yang sebenar, katanya. PAS terus bersabar sejak ditubuhkan pada 51 dengan hanya satu kerusi diikuti pasang surut politik kerana gelombangnya dan terus istiqomah dalam keadaannya. Langkah Dubai mula diperkatakan setelah dibangkitkan oleh Ketua Pengarah JECOM Ismail Yusof minggu lalu yang didakwa melibatkan pemimpin PN yang berada di ibu kota Emirat Arab Bersatu UAE itu. Dia mendakwa satu pertemuan diadakan memberikan tugas khas kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan kepada pembangkang dengan menerima sogokan. PN dan beberapa ahli parlimen yang didakwa dekat dengan pembangkang juga menafikan mereka terlibat dalam gerakan tersebut. Namun Timbalan Perdana Menteri Abdul Ahmad Zahid berkata ia memang wujud dengan menyatakan dia menerima laporan perisikan mengenainya. Mengulas selanjutnya, Abdul Hadi juga ahli parlimen menyatakan persetujuan dengan pandangan wartawan Abdul Kadir Yassin bahawa gerakan itu mestinya datang dari pihak yang memiliki wang. Menurutnya lagi, pada masa ini kerajaanlah pihak menguasai wang dan mampu mempengaruhi golongan yang mencari segala projek, katanya. Menjawab persoalan tersebut, pada tahun 2020, Pakatan Harapan pun kerajaan. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Pakatan Harapan pun ada wang. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Dan yang menumbangnya salah satu adalah daripada PAS. Dan pada waktu itu, bila Haji Hadi kata, kami tak shopping. Tapi, lupakah beliau bahawa ada di kalangan ahli parlimen dijanjikan duit, dijanjikan pangkat, dijanjikan kedudukan, diugut kalau sekiranya tidak menyokong, maka apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Akan berlaku keadaan di mana mereka akan didakwa. Itu yang akan didakwa. Bila tak didakwa ni, tuan-tuan, kita kata mereka akhirnya terpaksa berpindah. Ada beberapa ahli parlimen PKR sendiri yang terpaksa berpindah kerana takut nak didakwa, dan sekarang ni tak bertanding lagi. Dan untuk nak alihkan, so sekarang ni apa dia orang buat ni? Dia orang nak alihkan. Memang kejadian itu, langkah itu berlaku, rancangan itu berlaku, cuma langkah itu tak ada. Penipuan yang dibuat oleh cyber trooper mereka. Kerana apa? Asalnya memang ada pembelian itu nak dibuat, tetapi telah disekat last minute disebabkan oleh langkah ilham, saya panggil. Langkah ilham, tuan-tuan. So, apa yang berlaku? Hadi sendiri akhirnya hari ini mengatakan tak, dia tak terlibat langsung sebab tak berjaya. Kalau berjaya, dia akan kata dia lah antara pencetus. Dialah antara pencetus. Contohnya pada tahun Oktober 2022, tuan-tuan. Sekarang ni sebab tak berjaya. Kalau berjaya, dialah yang terpaling hero. Sebab tak berjaya ni, dia kata, tak ada, PAS tak terlibat. Kan kita tak tahu mana. Kita bukannya nak pergi shopping. Tapi tuan-tuan ingat tak, pada November 2022 Hadi mengaku gerakan Sheraton, mengaku gerakan langkah Sheraton, calon Muhyiddin sebagai PM. Dia mengaku bahawa dialah yang menggerakkan langkah Sheraton tersebut. Itu klaim Hadi. Dan untuk divertkan isu ini, apa kata Tun Mahathir? Anwar, pakar kerajaan pintu belakang, Dr. M nafi langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dia terlibat dalam langkah Dubai, mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung ke
ibu kota Emirat Arab Bersatu. Mahathir turut menyerang Perdana Menteri dengan mendakwa Anwar adalah pakar dalam gerakan pintu belakang. Saya pasti ramai masih ingat langkah 16 September menubuhkan backdoor government. Selain itu, ada juga langkah kerajaan untuk naikkan isteri untuk jadi Menteri Besar Selangor. Ada juga langkah yang bersandar I have the numbers dan juga langkah strong, formidable and convincing majority. Semua adalah langkah untuk mengambil alih kerajaan secara pintu belakang, katanya. Yang pertama, langkah Kajang tak pintu belakang pun. Langkah Kajang, kita minta Menteri Besar letak jawatan dan dia adalah Menteri Besar di dalam parti kita sendiri. Bukan perkara pelik berlaku pun. Di Perak berlaku. Di dalam kerajaan bersatu itu sendiri, UMNO minta letak jawatan disebabkan hilang kepercayaan. It's nothing, bukan benda yang pelik. Malah di Sarawak pun pernah berlaku. Kalong Ningkan pernah diminta step down. It is nothing new. Dia bukannya berlaku sebagaimana yang berlaku dengan Sheraton. Itu pintu belakang, tuan-tuan. Kemudian dia kata ada strong formidable number. Pada masa itu kerajaannya adalah Pakatan Harapan. Dia sendiri ada dalam tu yang nak tukar kerajaan pada waktu itu. Dia dah lupa ke? Dia dah lupa ke dia yang buat statement kata kita akan bentuk kerajaan pada waktu itu? Dia dah lupa ke? Atau dia buat lupa? Yelah, kami tahulah kami ni Melayu mudah lupa. Dia bukan Melayu. Anak-anak dia Melayu, tapi dia bukan Melayu. Saya nak betulkan sikit takut nanti Datuk Mukhlis terasa hati dengan saya. Anak-anak Tun Mahathir Melayu. Dia bukan Melayu. Tapi dia dah mengamalkan cara Melayu, dia Melayu lah. Kita terima berdasarkan perlembagaan. Berdasarkan keturunan, bukan. Berdasarkan perlembagaan, ya. Poinnya dekat sini adalah langkah yang kita kata, yang dia kata berlaku itu, kan, tidak berlaku dan sebagainya, itu adalah satu penipuan, ini tak betul, ini dan sebagainya. Tuan-tuan, itu diversion taktik. Itu kaedah dia nak divert kan. Apa yang sebenarnya berlaku? Now, apa yang sebenarnya berlaku? Untuk komen ini Datuk Seri Anwar, dia kata dia doa Dr. M sihat je. Malah dia nak komen. Sebab apa? Dia tahu langkah Dubai ni sebenarnya tak betul. Memang tak ada. Tetapi langkau Dubai itu ada. Dana itu bukan berlaku dekat Dubai. Saya setuju satu perkara apa yang Sanusi kata. Jangan kata Dubai. Alostar pun boleh. Chowkit pun boleh. Semberong pun boleh. Dia kata, betul. I agree. Dia bukan Dubai, tuan-tuan. Dubai itu kebetulan Agong ada kat situ. Itu orang duk cerita langkah Dubai. Tak ada apa berlaku. Saya dah kata dah. Yang berlaku adalah di mana gerakan untuk nak bawa dana itu berlaku. Now, langkah Dubai ini sebenarnya ada 3 golongan di dalam Perikatan Nasional yang duduk gaduh sama sendiri sekarang ni. Golongan pertama adalah golongan PAS. Golongan kedua adalah golongan Bersatu. Golongan ketiga adalah golongan Tun Mahathir. Okay, ini 3 golongan tersebut. Nah, golongan PAS adalah mereka yang ikut je. Dia tak kisah. Asal jalan, dia on. Tetapi mereka inilah yang menjadi perekat atau penyambung kepada hubungan di antara geng Tun kepada Bersatu. Kita kena faham Bersatu ni tak boleh terima Tun dah. Tun ni memang dah dibuang daripada Bersatu. Dah out. Tetapi siapa yang ambil Bersatu ke dalam ambil Tun ke dalam Perikatan Nasional? PAS. Siapa yang kutip Tun masuk ke dalam Perikatan Nasional? PAS. Apa tujuan dia? Kita kena faham satu benda. Tun ni memang mungkin dia tak banyak duit. Tetapi dia kenal ramai orang yang banyak duit. Dan dia kenal dan dia tahu siapa-siapa pemegang-pemegang duit. Harta Ismet di dalam negeri dan harta Ismet di luar negeri. Itu kelebihan dan kebijaksanaan Tun. Kita tak menafikan perkara tersebut. Kita baru dengar cerita dia bail out anak dia ratusan bilion guna duit Petronas. Itu anak-anak dia. Kita belum dengar cerita kroni-kroni dia. Saya ada satu buku macam saya kata, The Malaysian Maverick. Satu buku ditulis oleh Barry Wayne, mendiang Barry Wayne, Asian Wall Street Journal punya jurnalis, menulis tentang kisah bagaimana korupsi yang berlaku pada zaman Mahathir. Daripada zaman awal sampailah zaman dia retire. Perkara tersebut berlaku. Now, 3 golongan ini, isu dia sekarang ini, golongan Tun terdiri daripada Papa Gomo, Papu Kari. Ini adalah golongan yang sekarang ini mengatakan bahawa gerakan ada, numbers ada, kita akan tukar kerajaan 18 hari bulan, Jumaat ini, esok, lusa. Dia duk main benda tu. Itu tugas mereka. Okay? Tugas mereka adalah untuk play the narrative.
play the narrative. Apa tujuan, kenapa? Now, dia cakap benda tu bukan sebab dia nak divertkan. Bukan sebab Papa Gomo nak divertkan benda tu tak berlaku, tak. Sebenarnya mereka ada basis kepada kenapa mereka cakap demikian. Papa Gomo bercakap demikian, Salim berkata demikian, dia ada basis dia. Basis dia adalah kata-kata daripada orang Kuat Tun kepada mereka bahawa sudah ada numbers yang dah dibeli dan bersetuju untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu. Namun yang mereka tak anticipate, dia tak jangka, hari Jumaat bangunan Ilham atau hari Sabtu, bangunan Ilham itu disita. Bila AMLA trigger, bukan setakat bangunan tu tuan-tuan, dengan harta-harta ismet ulang raja di dalam negara dan di luar negara akan terkena. Tetapi adakah dana itu datang daripada Daim? Bukan. Ini orang silap quote saya. Sampai ada 2-3 video dia kata Daim yang bawa. Silap. Saya tak kata macam itu. Saya kata AMLA pada Daim itu trigger kemasukan duit dengan dana yang banyak. Itu maksud saya. Duit itu datang daripada mana? Siapa punya duit? Saya tak nak cakap. Sumber tu saya tak nak cakap. Tetapi saya boleh katakan dia adalah kroni yang kenal kepada Tun Mahathir. Adakah dia berkaitan dengan Daim? I neither confirm nor deny. Now, dalam keadaan tersebut, bila dana duit itu tak bergerak, tuan-tuan, nak keluar daripada UMNO, tuan-tuan kena bayar 100 juta ringgit. 100 juta ringgit kepada UMNO kalau sekiranya hianat pada UMNO. Tetapi UMNO lupa satu benda, loophole. Loophole-nya apa? Itu kalau dia keluar daripada UMNO. Kalau dia menyatakan tak menyokong PMX, adakah dikira sebagai hilang 100 juta? Dia boleh dipecat. Dia tidak ada masalah dia pecat. Tetapi dalam masa sama dia tahu kalau dia bertanding lepas ni, dia mungkin kalah. So dia perlukan dana. Dia perlukan duit. Dan dipecat tidak, ataupun digantung dan dipecat tidak menjadikan anda keluar daripada parti. Kita tengok apa yang berlaku di Bersatu dan juga apa yang berlaku kepada Hishamuddin sendiri, digantung daripada parti. Tak keluar daripada UMNO. Tetap seorang ahli parlimen, tidak dikira lompat parti. So, 3 golongan ini sekarang ni duk gaduh sama sendiri. 2 lagi ni duk bertanya, mana cerita kami duk janja ni? Kami duk janja ni Jumaat lepas Sabtu, lepas 18 hari bulan, duk menjanja cerita kita nak kerajaan nak tumbang ni. 2 golongan ni daripada tim Bersatu punya cyber trooper, Ratu Badak dan sebagainya. Kemudian tim daripada PAS semuanya punya cyber trooper. Sebab tim Bersatu dengan PAS punya cyber trooper duk malu tuan-tuan. Duk kena pasik ni. Duk kena pasik. Duk malu sekarang ni. Janji kata nak tumbang, tak tumbang. So dia orang dah malu. Dia orang dah duk jaja ni, kita akan tumbang, buat nyanyian, buat miming kat dalam TikTok. Dia duk kutuk dan sebagainya. Habislah. Dia orang ni habislah. Cerita habislah tu tak habis-habis tuan-tuan. Cerita habislah tu tak habis-habis. Ada seorang mamat daripada UK ni duk tunjuk kita ada 120 SD. Saya cabar beliau, namakan selain daripada PN, tolak PN tepi, namakan siapakah balance 120 itu. Saya cabar beliau. Saya tahu dia takkan nak, bukan dia takkan nak, dia tak ada pun nama tu. Nama tu tak ada. Dan salah seorang yang ada, katanya ada nama di dalam senarai tersebut, Timbalan Menteri Abdul Rahman Lipis, ada nama di dalam tu, dalam senarai kononnya 120 orang itu. Sekarang ini menyatakan saman kepada seorang YouTuber kerana menyebut nama dia ada di dalam senarai tersebut. Dia kata nama saya tak ada. Dia saman orang yang sebut nama dia. So dah tolak 1 ke jadi 119 ke macam mana? So dia main sentimen ni mudah je tuan-tuan. Kita ni semua ni yang duk shock politik ni, kita berada dalam kerajaan fragile. Kita goyang sikit je tuan-tuan rasa macam ni kerajaan ni stabil. Kan kerajaan ni stabil, dia nak lompat kenapa? Akhirnya Mahathir sendiri kata tak ada, Hadi sendiri kata tak ada. Bukan tak ada tu tak berlaku. Ada cubaan tetapi gagal untuk mengelakkan kemaluan tersebut. Besarnya kemaluan itu, maka apa mereka buat? Oh, kami tak tahu. We don't know anything. Oh, ya ke? Tak tahu. What happened? Kami tak tahu apa yang berlaku.
kan? Okay. Apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini? So, akhirnya 3 golongan ini duk gaduh sama sendiri ni, tuan-tuan. Seorang ni kata 18. Dia meratip je lah. Seorang ni kata ada dia punya SD dia. Seorang ni kata ni macam tu. Akan jatuh. Akhirnya, kita terpaksa sibuk dengan benda ni. Kita lupa satu benda yang lagi besar. Apa benda lagi besar? 700 juta. Bangunan Daim disita. 700 juta tu melibatkan Menteri PN nanti tau. Bangunan Daim disita. Kes siapa? Sanusi 18 hari bulan ini. Kes Sanusi 18 hari bulan ini, jangan lupa. Dan juga Februari berlangsung selama 10 hari. Dan ini ada satu gerakan lagi saya kata. Sanusi semalam confident 2 hari lepas. Dia kata kerajaan akan tumbang, jangan risau. Tak, saya kata dia akan tumbang. So apa saya kata dia akan tumbang? Kalau dia tidak bersalah, geng dalaman PAS yang anti Sanusi sudah mulakan gerakan ganti Sanusi kepada MB baru. Tindakan dia berkaraoke memalukan. Litar tak siap. Kedah FA terpaksa ada terima dana rasuah. Sekarang ini REE juga terlibat dengan rasuah. Kes-kes ini menyebabkan PAS yang anti Sanusi mengatakan Sanusi patut digugurkan. Kes tersebut, hasutan ni just sekadar alasan saja. Dan mereka akan pastikan, saya kata Sanusi akan digugurkan. Calon lain ada. Tonton tengoklah nanti. Okay, alright. Ada kata, Iswadi UMNO dah pindah perlembagaan parti, bercanggah dengan parti, dikira lompat parti, selari dengan akta anti lompat parti. Ya, saya tahu Muhammad Rafiq, saya tahu. Tetapi dalam keadaan tersebut, dia orang boleh fight lagi. Kerana di dalam undang-undang anti lompat parti bercanggah dengan bercanggah dengan kenyataan daripada parti, tidak dikira lompat parti. So kalau dia ubah benda itu pun, dia tidak dikira melanggar lompat parti. Faham maksud saya kan? Dia tidak dikira melanggar lompat parti. Mungkin dia boleh saman 100 juta, tetapi dia tidak dikira sebagai hilang kerusi tersebut. Kerana tengok apa yang berlaku pada Bersatu lah. 4 orang bersatu, 5 orang bersatu itu menyatakan sokongan tapi tak dikira lompat parti. Itu dah bercanggah dengan parti mereka. Alright. Okay, sekian saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih 10-11 ribu yang menonton kita. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.